Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Abdul Rahman. Saya adalah guru cemerlang pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Rumbia. Saya juga merupakan setiausaha ladab di sekolah. Jadi sepanjang saya memegang jawatan setiausaha ladab, banyak persoalan yang saya terima, terutamanya tentang bagaimana cara kita ingin mendaftar setiap aktiviti di dalam SPL KPM dan juga bagaimanakah pengiraan mata kredit untuk setiap guru. Jadi insya-Allah pada kali ini saya ingin berkongsi sedikit pengalaman saya lah sepanjang mengendalikan setiausaha ladab ni. Jadi kalau sebagai setiausaha, kita boleh lihat dekat bahagian aplikasi ni, dia ada modul SULDP. Ini adalah modul penyelaras. Kalau kita klik kat situ, dia tulis modul penyelaras. Jadi kita masukkan kita punya kod sekolah dan juga kata laluan. Tapi kalau kita sebagai guru ingin melihat kepada modul individu, kita klik pada bahagian yang kedua. Kita masukkan IC dan kata laluan adalah 4 digit nombor yang terakhir, nombor IC kita tu. Baiklah, di sebelah kiri kita akan dapat lihat beberapa item yang kita perlu ketahui. Okey, kita akan lihat satu persatu sebentar lagi. Tapi sekarang ini kita lihat dulu kepada pelapuran. Sebab ramai yang tanya, saya punya mata kredit dah cukup belum? Saya punya bilangan hari berkursus dah cukup ke belum, kan? Jadi sebenarnya kita boleh cek kita punya pelapuran individu di sini. Masing-masing boleh cek sendiri. Okey, klik saja bahagian pelapuran. Okey, dekat bahagian pelapuran ni ada dua bahagian. Yang pertama, pelapuran LDP ni dia merujuk kepada bilangan hari yang telah kita berkursus. Okey, saya klik di sini, kita boleh lihat dah cukup ke belum 5 hari berkursus. Okey, senarai nama kursus ni akan dinyatakan di sini. Bengkel-bengkel yang kita telah ikuti kursus, sama ada sebagai peserta ke, sebagai penceramah ke. Okey, kat sini jumlah. Kemudian senarai sesi pembelajaran pula. Sesi ni macam kita ada taklimat ataupun program, bicara santai. Okey. Macam ni saya punya bimbingan dan pementoran ni, saya terlibat dalam rakaman TV pendidikan. Jadi mentor saya yang daftar, jadi saya sebagai mentee lah di sini. Okey, dapat 4 mata kredit. Kemudian okey, kita dapat jumlah kat sini. Ni jumlah jam. Jadi jumlah hari yang dikira 5 hari. Okey, kita nak tengok ada lagi senarai pembelajaran kendiri. Ini yang kalau kita ada pembelajaran, contoh macam hari tu kita wajib ambil AKPK. AKPK ni khemah bicara, hemat belanja, lepas tu ada rumahku. Kemudian kalau di Melaka kita perlu buat EP15. Kalau yang negeri lain mungkin boleh buat EPSA. Jadi kat sini kita punya webinar dan juga ulasan buku. Kalau kita ada baca buku, kita buat sinopsis, dia akan ada kat sini. Kat sini kita punya berapa lama tempoh mata kredit dan juga okey, jumlah hari. Ketiga-tiga item tadi bila dicampurkan, kita akan dapat jumlah hari LDP ni, maksudnya hari kita sudah menghadiri kursus lah. Jadi kalau kat sini sudah melebihi 5 hari, maksudnya minima kena 5 hari. Jadi kalau kita dah lebih tu okey, melebihi tahap minima 5 hari. Sekurang-kurangnya 5 hari lah. Kalau lagi banyak lagi baguslah sebenarnya, kan.
Jadi nanti kita boleh printkan pelaporan ni, cetak di sini, kemudian kita punya ketua jabatan, guru besar atau pengetua boleh tanda tangan di sini, dan ini adalah kita boleh simpan sebagai dokumentasi lah, penting untuk nanti kita nak naik pangkat ataupun kita nak minta apa-apa permohonan. Okey, kemudian kita lihat pula kepada pelaporan, yang ni tadi pelaporan LDP kan, sekarang kita lihat kepada pelaporan mata kredit. Kalau macam AKP, dia hanya perlu pelaporan LDP ni lebih 5 hari. Tapi kalau sebagai seorang guru, kita ada 2 yang kita perlu fokus lah. Yang pertama, kita perlu pastikan pelaporan LDP kita lebih 5 hari berkhusus. Kemudian dari sudut mata kredit pula, mesti kita pastikan lebih 42 mata kredit. Okey, kita tengok macam mana nak kira 42 mata kredit tu. Okey, kat sini kita boleh pilih pelaporan ni sehingga bila. Macam ni yang the latest 31 Mei 2020. Jadi, okey, kita akan lihat ada 13 aktiviti PPB yang kita kena mahir sebenarnya dalam SPL KPM ni, dan disenaraikan juga maksimum mata kredit bagi setiap aktiviti tersebut. Jadi macam mana kita nak lihat kita punya mata kredit? Tengok dekat sebelah jumlah mata kredit yang dikira ni. Jangan lihat dekat sebelah sini. Kita lihat dekat yang sebelah hujung sekali. Tengok kat sebelah bawah ni, adakah dah cukup 42 mata kredit ataupun belum. Kalau kata dah cukup, alhamdulillah lah, kita dah melepasi tahap minima tu, tak ada masalah. Tapi kalau belum cukup, jadi kita perlu lihat dekat mana aktiviti-aktiviti yang kita boleh tambah lagi. Okey, jadi aktiviti yang pertama, saya akan pergi satu persatu. Aktiviti pertama adalah kursus, bengkel, seminar, kolloquium, convention, simposium, forum, conference dan klinik counselling. Maksudnya kalau kursus kita itu tajuknya adalah yang berada di bahagian aktiviti pertama ni, dia akan dikira di sini. Jadi nilai maksimum dia 15. Sebab tu, okey, saya bagi contoh, macam saya dah dapat 25 mata kredit di sini, tapi disebabkan nilai maksimum dia hanya 15, jadi kat sebelah hujung jumlah mata kredit yang dikira hanya 15 saja. Itu kita kena faham lah. Walaupun kita rasa macam dah banyak ni saya pergi kursus, tapi kenapa tak cukup lagi 42? Sebab pembahagian ni kita kena fahamkan. Baik, itu aktiviti yang pertama. Kemudian bila kita pergi pada aktiviti yang kedua, kita ada wacana ilmu di situ, taklimat, bicara profesional, perkongsian ilmu, sesi dialog, ceramah dan lain-lain. Itu di bahagian yang kedua pula. Kat situ pun 15 mata kredit. Sama juga, walaupun lebih dia tak kira. Dia kira hanya 15 saja. Jadi biasanya seorang guru ni dia akan 2 item ni insya-Allah lah tak ada masalah dia nak dapat kan. Kat situ kita dah boleh dapat 30 mata kredit. Kemudian okey, bimbingan dan pementoran ni, okey, macam saya tadi bila saya terlibat dengan rakaman TV pendidikan, saya ada seorang mentor yang membantu saya. Jadi mentor tu yang akan daftarkan dalam SPL KPM. Bila dia daftar saja, saya sebagai mentee akan dapat nilai mata kat sini. Nilai mata 4 mata kredit. Begitu juga kalau kita ada bimbingan daripada SISC Plus, setiap mata pelajaran, mungkin bila SISC Plus datang membimbing ataupun membimbing secara online melalui Google Meet, dia boleh daftarkan di sini. Jadi SISC Plus tu lah yang kena daftar sebab dia mentor kita, mentee kan. Kita boleh dapat kat sini, dia punya nilai maksimum 10. Okey, kemudian peningkatan akademik ni